Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jom belajar sejarah di hati bersama saya, Cikgu Nimani binti Bahrum dari SMK Tan Sri Abdul Aziz Tapa, Melaka. Hari ini kita akan belajar berkaitan topik Teta 5 iaitu bab 1 yang bertajuk Imperialisme Barat di Asia Tenggara. Imperialisme Barat di Asia Tenggara. Sebelum tu kita kena tahu apa maksud imperialisme. Maksud imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan PNW, pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Imperialisme telah berlaku sejak Empayar Yunani dan Rom lagi. Dan imperialisme moden telah berlaku sejak abad ke-15 apabila kuasa barat menguasai wilayah-wilayah di 3A, Amerika Latin, Afrika dan Asia. Jadi imperialisme kita boleh maksudkan secara ringkas bermaksud penjajahan. Imperialis Barat. Imperialis Barat ialah penjajah Barat, di mana ada 6 kuasa besar yang telah menjajah Asia Tenggara, iaitu 2P, 2 BAS. P pertama, Perancis yang telah menjajah KLV iaitu Kemboja, Laos, Vietnam. P yang kedua ialah Portugal yang telah menjajah Melaka. B yang pertama iaitu Belanda yang telah menjajah Indonesia. B yang kedua iaitu Britain yang telah menjajah Tanah Melayu dan Burma, manakala Amerika Syarikat dan Sepanyol telah menjajah Filipina. Portugal telah mendahului kuasa barat yang lain dengan menjajah Melaka pada tahun 1511. Imperialisme Barat pada awalnya adalah untuk menguasai kepentingan rempah sahaja. Apabila berlakunya revolusi perindustrian yang tercetus di Eropah, persaingan antara kuasa barat menjadi semakin sengit. Dan menjelang tahun 1914, seluruh Asia Tenggara dijajah oleh kuasa barat kecuali Thailand. Ini menunjukkan wilayah-wilayah imperialis barat di Asia Tenggara pada tahun 1914. Faktor-faktor imperialisme barat di Asia Tenggara. Nombor 1, kekayaan bahan mentah. Kedua, sistem pengangkutan dan perhubungan. Ketiga, persaingan kuasa-kuasa barat. Keempat, beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun. Dan yang kelima, revolusi perindustrian. Kepesatan sektor perindustrian di Eropah menyebabkan mereka mengeluarkan hasil perkilangan secara besar-besaran. Ini menyebabkan mereka memerlukan bekalan bahan mentah secara konsisten. Mereka juga memerlukan kawasan pasaran yang baru. Ini menyebabkan imperialisme yang lebih pesat di timur, terutama di China, India dan Asia Tenggara. China dan India menjadi sasaran kerana berpotensi menjadi pasaran yang luas bagi barangan mereka, manakala Asia Tenggara menjadi sasaran kerana kekayaan bahan mentah. Kedudukan Asia Tenggara yang begitu strategik kerana terletak di antara India dan China. Kedudukan ini telah menarik minat imperialis barat kerana dapat menjamin pasaran yang luas. Asia Tenggara juga mempunyai tanah yang subur dan kaya dengan bahan mentah. Apakah sumber bahan mentah yang terdapat di negara Asia Tenggara pada awal abad ke-18? Tanah Melayu dan Indonesia, sumber utamanya ialah biji timah. Thailand, biji timah dan kayu jati. Burma, kayu jati. Filipina, tebu dan kelapa. Perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Penggunaan kapal kuasa wak memuatkan muatan yang lebih banyak dan mempercepatkan perjalanan antara barat dan timur. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1896 pula memendekkan perjalanan antara barat dan timur. Penggunaan kedua-duanya menjadikan perjalanan lebih selamat dan menjimatkan kos. Persaingan kuasa-kuasa barat menjadikan Asia Tenggara sebagai mangsa imperialisme mereka. Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperolehi oleh kuasa-kuasa barat. Keluasan tanah jajahan juga melambangkan KNK, iaitu kekuatan dan kekayaan kuasa barat. Beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun. British dan Belanda menggunakan slogan beban orang putih dalam menjalankan imperialisme. Mereka berasa bertanggungjawab untuk memimpin orang timur ke arah kehidupan yang lebih baik. Manakala, Perancis pula berpegang pada slogan tugas menyebarkan tamadun. Mereka bertanggungjawab dalam memetamadunkan orang timur. Bagi membalik Kristian, mereka berpendapat mereka bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian pada penduduk tanah jajahan. Kesimpulannya,
Perkembangan yang berlaku di Barat telah membawa kepada imperialisme di Asia Tenggara. Sejak berlakunya revolusi perindustrian, pencapaian Barat dalam bidang sains dan teknologi telah mendahului negara-negara lain. Jom uji minda bagi menguji kefahaman para pelajar berkaitan dengan topik ini. Soalan 1. Nyatakan sebab imperialisme Barat di Asia Tenggara. Soalan 2. Nyatakan kepentingan penggunaan kapal berkuasa wak kepada imperialis Barat. Soalan 3. Berikan slogan yang digunakan oleh negara berkenaan dalam menjalankan imperialisme. A. Belanda dan British. B. Perancis. Jom kita masuk ke subtopik seterusnya iaitu 1.2 perubahan sistem politik. Sebelum kedatangan Barat, negara-negara di Asia Tenggara mengamalkan sistem beraja. Imperialis Barat berpendapat penguasaan terhadap sistem politik adalah perlu untuk menguasai ekonomi negara-negara jajahan. Pengenalan sistem birokrasi Barat. Apabila kuasa Barat menguasai Asia Tenggara, sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan bagi menggantikan sistem pemerintahan beraja. Ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat. Ingat 5P. P pertama, penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah. P kedua, pelantikan Gubernur Jeneral sebagai ketua pentadbir. P ketiga, pelaksanaan pentadbiran melalui biro atau jabatan. P keempat, pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro. Dan P kelima, pengenalan Undang-Undang Barat. Sekarang kita fokus kepada negara Filipina. Sebelum kedatangan Sepanyol, Filipina terdiri daripada daerah-daerah kecil yang dikenali sebagai barangge yang telah diperintah oleh golongan datu. Manakala di selatan Filipina pula wujudnya kerajaan-kerajaan Islam. Setelah berjaya menguasai Filipina, Sepanyol telah melakukan pembaharuan dalam bidang pemerintahan. Antaranya, sistem pemerintahan berpusat telah diperkenalkan, di mana Gubernur Jeneral sebagai pemerintah tertinggi. Manakala, penyatuan barangge menyebabkan kemerosotan pemerintahan tradisional. Sekaligus, pemerintahan tempatan dilaksanakan di bawah sistem Inko Minda yang diketuai oleh Inko Mindero. Sepanyol telah memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat dengan Gubernur Jeneral sebagai pemerintah tertinggi, seperti yang dapat dilihat dalam raja ini, di mana pada peringkat wilayah pula diketuai oleh Ketua Datuk Bandar, manakala pada peringkat bandar diketuai oleh Gubernur Kecil. Apakah itu sistem Iko Minda? Sistem Iko Minda ialah gabungan barangge yang diketuai oleh Inko Mindero. Apakah tugas Inko Mindero? Ingat 3M. M pertama, menjaga keamanan. M kedua, mengutip cukai. M ketiga, mengkristiankan penduduk barangge. Adakah penduduk tempatan suka dengan sistem Iko Minda? Jawapannya tidak. Ini kerana sistem ini mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga kepada penduduk Filipina. Kita beralih ke negara Indonesia. Sebelum kedatangan Belanda, Indonesia terdiri daripada beberapa buah kerajaan berasingan seperti Kerajaan Mataram dan Kerajaan Bantam di Jawa. Kerajaan ini diketuai oleh raja dan dibantu oleh golongan pembesar. Pada peringkat tempatan, pentadbiran ini diketuai oleh pembesar daerah atau bupati di Jawa. Setelah berjaya menguasai Indonesia, Belanda telah membahagikan Indonesia kepada dua pentadbiran, iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan. Apakah ciri-ciri sistem pemerintahan di Indonesia semasa dikuasai oleh Belanda? Nombor 1, pentadbiran pusat diketuai oleh Gubernur Jeneral. Yang kedua, pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda. Nombor 3, penubuhan jabatan kerajaan iaitu Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian. Nombor 4, penubuhan Dewan Tempatan sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan. Dan yang kelima, penubuhan Volksraad merupakan majlis rakyat yang dianggap sebagai satu langkah ke arah kemerdekaan dan penubuhannya hasil desakan Syarikat Islam. Jom kita pergi ke negara berumah.
Sebelum kedatangan British, Burma mengamalkan sistem pemerintahan beraja di bawah dinasti Kombaung. Raja juga merupakan penaung kepada Sami Buddha. Mari kita lihat raja di sebelah. Dalam sistem pemerintahan dinasti Kombaung, ia diketuai oleh raja. Di bawahnya iaitu Lu Tau, iaitu majlis raja, dan Wun, pegawai tinggi kerajaan. Di bawahnya pula iaitu Moin Tugi, ketua Datuk Bandar. Seterusnya Ahmudan, pegawai diraja, dan bawah sekali ialah Adi, pembesar-pembesar tradisional. Penguasaan British terhadap Burma telah menyebabkan dinasti Kombaung berakhir. Kedua, institusi raja tersingkir. Dan yang ketiga, jawatan pembesar tradisional pada peringkat pusat terhapus. Manakala, British telah memperkenalkan jawatan Pesuruhjaya Tinggi British sebagai pemerintah tertinggi di Burma. Seterusnya, pengenalan AKUB iaitu Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan APB, Akta Perkampungan Burma. Selain itu, British juga telah memperkenalkan pentadbiran daerah yang diambil alih oleh Moi Ok, iaitu pegawai bandaran. Seterusnya, pengenalan Undang-Undang Barat diikuti oleh pengaruh golongan agama merosot. Seterusnya, majlis undangan diperkenalkan, dan yang terakhir, penubuhan beberapa jabatan seperti Jabatan KPP, iaitu Jabatan K Kesihatan, P Perhutanan dan P Pelajaran. Jom kita pergi Thailand. Bagaimana sistem birokrasi di Thailand? Ingat, Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak dijajah oleh Barat. Okey, sistem birokrasi di Thailand telah diperkenalkan oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn, di mana Raja Mongkut telah melakukan beberapa pembaharuan seperti melantik 80 orang penasihat barat untuk mengetuai pelbagai jabatan dan melatih pegawai-pegawai tempatan. Selain itu, 3P, penasihat kewangan, P kedua, pelabuhan, P ketiga, polis dibawa dari Britain, manakala penasihat kastam dan tentera dari Amerika Syarikat dan Perancis. Raja Chulalongkorn juga telah memperkenalkan MMK, iaitu Majlis Penasihat Rendah, M kedua, Majlis Mesyuarat Tertinggi, dan K, Kabinet Menteri. Juru audit dari Britain dilantik untuk berkhidmat dalam pemenderaan negara. Apakah kesan pembaruan yang dilakukan oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn? Kesan yang pertama, munculnya golongan pentadbir baru yang kedudukannya berasaskan tahap pendidikan. Kesan kedua, sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak. Yang ketiga, mengurangkan pengaruh pembesar tradisional dan institusi raja. Dan yang keempat, dapat mengekalkan kemerdekaan Thailand. Jom imbas kembali apa yang telah dipelajari. Antaranya, masa imperialisme. Yang kedua, faktor kedatangan Barat ke Asia Tenggara. Yang ketiga, pengenalan sistem birokrasi Barat di negara Filipina, Indonesia, Burma dan Thailand. Jom uji minda berkaitan kefahaman anda tentang apa yang diajar. Soalan 1, huraikan sistem pemerintahan di Filipina sebelum dan selepas dikuasai oleh Sepanyol. Soalan 2, nyatakan sebab sistem ekonomi minda tidak disukai oleh penduduk tempatan. Soalan 3, nyatakan ciri-ciri sistem pemerintahan di Indonesia semasa dikuasai oleh Belanda. Dan soalan 4, huraikan cara Thailand mengekalkan kemerdekaan negaranya.